Jadi seperti kita janjikan akan ada satu segmen wawancara ya, segmen artisan ya, yang mana mengenai keindahan tenunan Brunei, menampilkan motif tradisional dalam pakaian moden. Segmen artisan Afifah yang cukup uniknya, menariknya mengenai dengan segmen artisan ni samalah macam pertemuan saya dengan Afifah yang jarang-jarang Auda. Ya, Kalau betul. segmen artisan pun memang kami sajikan pada bis kita semua sebulan sekali saja. Jadi untuk bulan ini Auda yang akan kami bawakan pada bis kita seperti dikongsikan tadi, mungkin boleh dikongsikan lagi sekali dari Afifah Ya, untuk Auda betul. semua. Keindahan tenunan Brunei menampilkan motif tradisional dalam pakaian moden. Dan alhamdulillah bukan saya dan Fifah saja di studio, kita telah menjemput dua narasumber ni Fifah. Iya, insyaAllah kita terus saja ya perkenalkan tetamu kita iaitu Yang Mulia Puan Siti Nazirah binti Haji Mahali dan juga Yang Mulia Puan Nur Hazikah Nabilah binti Nur Hadi. Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi selamat datang ke Rampai Pagi. Kami berdua sebenarnya teruja hari ini dan Iski sebenarnya untuk bertemu kedua-duanya. Rasanya cerita yang akan disampaikan nanti mudahan juga rasanya memang memang pasti akan menyuntik semangat, motivasi dan juga inspirasi kepada penonton kita ni ya dengan cerita-cerita bis kita akan bis kita kongsikan nanti. Jadi bis kita pengasas syarikat Zoha, betul? Betul. Syarikat Zoha. Jadi Fifah ingin mulakan wawancara? Ya, Terima seperti kita kasih, ni Lah. nampak kita ni nampak ada beberapa baju di sini yang diperlihatkan kepada Auda penonton Rampai Pagi. Mungkin Auda pun ingin tertanya-tanya, sebenarnya apa sebenarnya corak-corak yang ingin disampaikan ya. Dan mungkin ingin ditanyakan terus ya, boleh Puan terangkan juga inspirasi di sebalik perniagaan Puan dan pilihan untuk memberi tumpuan kepada corak tenunan Brunei ini. Boleh, insyaAllah. Sebenarnya inspirasi kami datang daripada macam negara-negara jiran yang mempamerkan corak-corak mereka. So kami pun terinspirasi dengan kebruneian tenunan yang ada pada Jong Sarat, pada sinjang-sinjang yang dipakai. Selepas itu kami mengambil bunga-bunga Brunei yang asli, seperti ada macam bunga putar, ada air molek. So kami digitalize dan kami print jadi bermacam-macam pakaian. Jadi selalunya inspirasi datang dari mana tu Puan? Adakah Puan ikut perkembangan terkini juga ataupun idea tu kadang-kadangnya orang inspirasi dia datang tanpa diduga. Tante ni mungkin masa melihat Rampai Pagi atau mungkin tengah minum kopi dan sebagainya timbul idea. Kalau Puan sendiri bila selalunya idea ni datang? Siapa ingin menjawab? Silakan. Kadang-kadang dari pelanggan kami sendiri yang mau mendigitalize ia punya sinjang ataupun pakaian yang diorang maulah. So kami dapat idea dan inspirasi dari sana. So kami cuba untuk membuat satu pakaian seperti sinjang, baju, tudung yang digunakan lah. Jadi bukan hanya baju ni Auda, tapi juga syarikat ini mengeluarkan sinjang dan juga tudung. Dan inspirasi itu datang mungkin daripada pelanggan sendiri yang menginginkan mengimpikan desain mereka untuk direalisasikan lah di dalam bentuk baju dan sebagainya. Kalau boleh dikongsikan juga dengan penonton Rampai Pagi, prosesnya barangkali proses mereka bentuk mengintegrasikan corak tenunan ke dalam pakaian. Mungkin boleh dikongsikan. Silakan. Mula-mula kami macam yang pertama sekali kami dapat dari customer yang mau mendigitalizekan desain. So kami akan desainkan dulu semua yang diorang mau. So kami akan hantar desain itu kepada pelanggan kami. Kalau diorang berpuas hati ataupun ada perubahan, kami akan mengubahlah lagi desain itu. Selepas confirmation dari pelanggan, kami akan mencetak kainnya ke kain lah, dan akhirnya kami akan menjahit dan memberitahu customer kami yang barang ini sudah siap. Seperti ada Auda nampak ya yang disaksikan bersama bahawa ada terdapat beberapa baju sinjang
ada Dan tadi juga saya tudung. nampak seluar ya, dan juga tudung yang bercorakkan bercorakkan tenunan Brunei ya. Mungkin dapat Puan kongsikan beberapa satu ke dua Mungkin sambil satu Puan, fashion, mungkin ya. kalau Puan boleh terangkan barangkali kepada Ya, penonton betul, desainnya barangkali Puan mana satu ni jadi pilihan hati saya hari ini Fifah. Fifah mau yang mana Fifah? Kalau saya, Aha. Adi inilah. Saya lah memilih. Okey, saya suka hijau. Kalau saya mungkin sekarang terlampau banyak ambil Okey, sekarang. kalau FIFA mesti berpada-pada FIFA. Satu saja dulu. berpada. Okey, kalau saya memilih yang hijau. Sebab saya suka hijau, saya pilih yang hijau. Yang ni Puan. Okey. Kalau yang ini rasanya baju. Baju. Memanglah baju lah FIFA. Mungkin boleh diterangkan desainnya Puan. So ini pelanggan kami mahukan baju formal button up tapi dengan corak tenunan Brunei. So itu inspirasinya dari Punca Xinjiang Yang sebelah sini Puan. dari Punca Xinjiang. So diorang gambarkan and kami digitalizekan according to diorang punya kemahuan color Rasanya ini logo Hari Logo Hari Kebangsaan Negara Kebangsaan. Brunei yang baru lepas. Diorang mau pakai untuk Hari Kebangsaan, Hari Kebangsaan. Perbarisan. So, dengan logo Hari Kebangsaan. Okey. Jadi ada macam kadang-kadang mungkin ada setengah pelanggan ni Puan ada idea tapi mungkin belum cukup kukuhlah idea tu. Adakah pihak Puan je mengadakan mungkin ada konsultasi ke memberi nasihat dan sebagainya. Mungkin katanya aku mau bunga ni tapi nak tahu macam mananya. Atau macam mana Puan? Boleh. Biasanya Kami akan desainkan bagi idea lah untuk pelanggan kami. So kami akan bagi pilihan dan diorang akan pilih mana satu diorang mau. Dan juga mungkin ya. Ini seluar kan? Yang ini seluar pendek. Seluar pendek. Seluar pendek. Rasanya saya kena kanak lagi Puan. Kanak-kanak. Itulah. Dari sirih macam Xinjiang itu kalau dilihat. Ini bukan Xinjiang dah. Saya pun bukan Ditarik Xinjiang seluar. di mana. Sebenarnya seluar apabila melihat ada tali dan ada belah, bukan Xinjiang. Jadi ini untuk saya kanak-kanak. Kanak-kanak. Ini dia. Mungkin anak-anak bis kita melihat hari ini rampai pagi, ma balikanku untuk di rumah. Bisa je untuk berjalan pun memang cantiklah Puan menggunakan apa? Design tenunan Brunei. Cukup menarik sekali. Tapi kalau saya nak buat ni Fifah. Memang. Saya punya memang sebesar sikit lah. Okey. Ya. Dan juga Puan ingin juga kita mengetahui ya macam mana Puan menggabungkan trend moden sambil menghormati corak tenunan tradisional ini. Bagi trend moden tu kami ikutkan selama ni corak tenunan Brunei akan didapati hanya pada Xinjiang ataupun Jong Sarat. So kami mengolahkan and masukkan dalam baju-baju baju dry fit yang dapat dipakai untuk bersukan ataupun untuk berjalan-jalan. Dari segi syarikat barangkali perniagaan Puan, mungkin kalau boleh ditanyakan mengenai dengan matlamat jangka panjang barangkali kalau boleh dikongsikan. Matlamat jangka panjang kami, insya-Allah kami mahu corak tenunan Brunei ini diperkenalkan lagi ke antarabangsa supaya sinonim dengan macam batik. So semua orang boleh mengetahui tentang Brunei. Betul. Saya cukup memang cukup gembira sebenarnya apabila mendengarkan perkongsian. Kalau batik boleh pergi jauh, kenapa anda tenunan Brunei? Tenunan Brunei memang cantik sekali, memang unik sebenarnya. Cumanya memerlukan kita ni lah berusaha untuk sama-sama mengeksposkan, mengenalkan tenunan Brunei ke pesada luar melalui expo-expo yang diadakan oleh pihak kerajaan dan sebagainya. Jadi kalau ditanyakan dari segi barangkali macam bagaimana Puan melihat pertumbuhan fashion tenunan Brunei. Kalau dilihat masa ini pun banyak saja pereka-pereka fashion baru, menggayakan fashion-fashion yang terkini dan sebagainya. Jadi macam mana Puan melihat mungkin masa hadapan? Where do we go from here lah barangkali lah dari segi perkembangan tenunan Brunei ni Puan? InsyaAllah yang kami mahulah macam corak-corak Brunei ini pun boleh dipakai like yang high fashion dresses yang boleh diperkenalkan di runway. Sebenarnya ada customer kami sudah pernah membuat corak-corak Brunei ditunjukkan di runway lah macam tu.
Dan juga ingin mengetahui lah, ini orang putihnya curious lah. Memang akan membuat, kalau designer ataupun sesuatu corak itu memang akan ada memerlukan beberapa idea ataupun ilham untuk mengukir corak-corak bagi setiap baju, sinjang dan sebagainya ya. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan apa sahaja cabaran yang pernah dihadapi dan bagaimana Puan mengatasi cabaran tersebut. Silakan Puan. Ya, Pak. Cabaran yang untuk bagian desain lah, saya selalunya akan membuat research dan membaca buku pasal desain-desain corak-corak Brunei. So di sana saya dapat inspirasi untuk membuat desain tersebut. Jadi dari sana saya akan mengubah warna yang sesuai lah untuk digunakan untuk pada pakaian yang kami akan buat. Dan juga Puan, adakah daripada pihak Puan itu hanya tertumbukan kepada corak tenunan Brunei sahaja ataupun macam mana? Bagi produk-produk kami menumpukan pada corak-corak Brunei lah. Corak-corak Brunei. Di antara corak-corak Brunei yang ada seperti Puan kongsikan tadi, ada bunga putar. Bunga putar dan banyak lagi kan. Apa rasanya yang mempunyai permintaan yang tertinggi Puan? Biasanya bunga putar, bunga teratai, bunga nonah, yang itulah yang banyak permintaannya. Saya penggemar bunga simpur sebenarnya, Fifa. Adakah pernah mungkin daripada pelanggan-pelanggan mengimpikan desain bunga simpur diintegrasikan dalam pakaian dan sebagainya? Dalam pakaian belum pernah, tapi untuk sinjang, sebab sinjang ada border tempat arat tu, so di sana kami desainkan bunga simpur. Bunga simpur. Jadi adakah mempunyai perancangan, kalau saya lihat setakat ini dari segi pakaian sahaja kan, macam kalau saya lihat pun masa ni ada juga yang cuba memvariasikan lagi keluaran syarikat mungkin sarung bantal dan sebagainya. Adakah pihak Puan sendiri ada produk-produk yang seperti itu ataupun mungkin perancangan barangkali? Sebenarnya ada sudah. Ada sudah. Boleh orang buat cushion cover, tote bag. Tote bag. Yang lain cushion cover dan tote bag lah. Bagaimana Puan melihat perbezaan? Kalau kita lihat macam syarikat-syarikat ini makin berkembang, banyak saja orang memulakan syarikat masing-masing. Kalau kita lihat dari segi peragaan pun tumbuh seperti cendawan selepas hujan ya orang. Mungkin Puan mendesain tenunan Brunei, mungkin ada juga syarikat yang lain mempunyai desain lebih kurang sama dan sebagainya, produk yang sama. Jadi setiap syarikat itu rasanya mesti mempunyai keistimewaannya tersendiri. Untuk keluaran pihak BIS kita, apa rasanya yang istimewa? Yang mungkin orang lihat barangkali signature BIS kita. Orang lihat, Zoha tak punya ni. Apa rasanya? Buat masa ni, kami sahaja yang membuat corak Brunei untuk lain-lain pakaian. Macam button up, seluar. Sebelum ni, belum pernah ada. So, kira kami yang InsyaAllah yang pertama lah. Mungkin nanti bagi masa akan datang, adakah daripada pihak Puan sendiri akan ada projek yang akan dijalankan? Buat masa ni, projek yang kami menjalankan dan akan jalankan lebih further adalah untuk mempasarkan kepada turis. So, ada baju-baju corak-corak tenunan Brunei sudah terjual kepada turis-turis yang datang ke Brunei. Rasanya sambutan pun memang menggalakkan Puan. Alhamdulillah. Memang menggalakkan. Okey. Ramai yang menyaksikan Rampai Pagi hari ini. Kalau Rampai Pagi hari Sabtu pun memang santai saja, mampu menarik ramai penonton, khususnya di kalangan para belia dan sebagainya. Khusus untuk para belia Puan, mungkin ada yang menyaksikan hari ini, syok je berniaga ni, kreatif juga. Mungkin ada yang berimpian untuk memulakan perniagaan ataupun meminati bidang desain pakaian dan sebagainya. Apa saranan pihak BIS kita kepada penonton Rampai Pagi, khususnya para belia ataupun penonton in general yang ingin menceburkan diri tapi mungkin ada rasa takut Puan? Mungkin boleh dikongsikan. Bagi kami,
teruskan sahaja. InsyaAllah ada jalan-jalannya dan build network. Kalau dapat ikut macam kursus-kursus, sebab dalam kursus ada teman-teman, ada network macam tu, so macam boleh expand your horizon lagi lah. Betul. Untuk menjadi seorang pereka, apa yang perlu Puan? Adakah semua orang boleh menjadi pereka? Saya suka mereka-reka tapi tidak tahulah sama ada saya ini berkebolehan ataupun macam mana. Kadang ditakuti orang melihat designer pun diorang tahu seluar kan sinjang ni direkanya. Mungkin Puan kalau Puan sendiri macam mana? Apa yang rasanya penting untuk seseorang untuk menjadi seorang pereka? Yang penting adalah sabar. Sabar. Sebab untuk menjadi pereka tadi setiap hari akan belajar yang baru. So jadi kalau untuk mendesain ni perlu tahu fungsi-fungsinya lah untuk kegunaannya. Betul. So jadi untuk belajar desain tadi mesti sabar. So mempelajari fungsi tools satulah. So practice setiap hari untuk tadi tahu cara yang baru, yang lama untuk digunakan lah untuk dalam desain. Adakah pihak Puan bis kita menerima latihan dan sebagainya sebelum memulakan perniagaan, mendesain dan sebagainya atau macam mana boleh tahu mendesain? Kami ada menerima latihan sebelum ni sebab kami lepasan dari Pusat Pembangunan Belia. Jadi mengambil kursus menjahit, kami ada kena bagi kursus untuk membuat mereka baju yang kena ajar di sana. Jadi kedua-duanya lepasan daripada Pusat Pembangunan Belia. Jadi alhamdulillah. Dan ini sebenarnya Fifah peluang yang diberikan oleh pihak kerajaan kita ni, Kerajaan Kebawah Tuli Yang Maha Mulia Paduka Sri Bintang Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, ada saja peluang-peluang yang harus Auda rebut dan salah satunya ialah kursus-kursus, pelbagai kursus sebenarnya ditawarkan di Pusat Pembangunan Belia. Jadi sama-sama kita dimanfaatkan dan seperti yang dikongsikan tadi, kedua-dua yang kita jemput hari ini narasumber ini telah pun memanfaatkan kursus yang telah pun ditawarkan di Pusat Pembangunan Belia, mengikuti kursus jahitan dan bukan hanya setakat mengikuti kursus sahaja tapi dibawakan lagi lebih jauh memulakan perniagaan mereka sendiri. Cukup bangga sebenarnya mendengar cerita seperti ini, Mak. Alhamdulillah. Apapun kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu kita ni pada hari ini telah mengongsikan mengenai keindahan tenunan Brunei, menampilkan motif tradisional dalam pakaian moden seperti yang ada nampak tadi kita saksikan bersama satu-satu telah pun dikongsikan corak-corak tenunan Brunei dan juga sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para tetamu kita ni, iaitu Yang Mulia Puan Siti Nazirah binti Haji Mahali dan juga Puan Nur Hazikah Nabilah binti Nur Hadi. InsyaAllah mudah-mudahan kita ni dapat bersua lagi Assalamualaikum. Waalaikumsalam.